Contoh ambil anak sekolah kan, bising. Anak-anak bising tak dalam kereta? Kalau ramai. Saya 5 orang tu sekolah semua. Kalau tahun lepas lah 5-5 ambil waktu petang. Boleh bayang tak apa berlaku kan dalam kereta? Kalau saya suruh diam, dia lagi bising. Tolonglah duduk diam, tolonglah anak ustazah ni. Ya Latif, ya Latif, ya Allah lemburkanlah anak, ya Allah. Kalau nak merungut, nak marah boleh. Diamlah, tolong dia diam. Kita nak cubit dia pandai elak tu. Dia elak, geram je budak ni, contoh kan. Lepas tu tukar pada doa. Ya Allah, tolonglah, ya Allah tenangkan anak-anakku ni, ya Allah. Ya Allah, diamkanlah anak-anakku ni, ya Allah. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, maha lembut-lembutkanlah anak-anakku ni, ya Allah. Ya Allah, tukar kepada doa. Ia pun dengar, Umi doa lah, Umi berdoa. Kadang tu tak berkesan juga, saya takbir. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa? Ya, kadang anak-anak ni, dia diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin. Nak ganggu kita, memang kita sedia terganggu kan. Kita memang akan diganggu dengan perangai anak-anak. Lalu kita ubah daripada mengungut. Bila nak berubah ni? Hari-hari Umi pesan ni. Tak nak lagi, tak boleh duduk diam ke gini-gini. Lepas tu bila dia orang berlari masuk dalam rumah, tengok banyaklah sampah-sampah akan dah tinggalkan. Ni sampah siapa ni? Tak tahu. Ya Allah, cuba tukar pada doa, kita akan nampak kesan pada anak. Tapi Allah bagi 2 lagi syarat selepas tu. Fastajibu li wal yu'minu bi. Maka taatilah perintahku dan berimanlah dan yakinlah kepadaku. Ini penting. Maksudnya syarat untuk doa kita dimakbul, minta je Allah kata pasti aku akan makbul. Yang pertama kena minta. Minta dengan Allah. Yang kedua, kena taat semua perintah Allah. Dan yang ketiga, lepas dah buat 2 tu, yakin saja dengan Allah. Jangan ragu-ragu. Ya ke Allah makbulkan? Macam tak logik. Macam mustahil je hutang boleh lepas. Wal yu'minu bi. Allah kata yakin saja. Beriman yakin saja. Percaya saja bahawa Allah akan memakbulkan. Okey, kita tengok awaluddin ma'rifatullah, permulaan agama mengenal Allah sebenar-benarnya. Lahirnya anak Adam diiringi kalimah suci Allah. Diajar mengenal pencipta. Laungan azan sebagai simbolik dalam menamakan Allah dahulu dalam setiap hal. Ini kita lahir-lahir kan, kita lahir, kita akan diazankan kemudian diiqamahkan. Bagaimana untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan baca. Mari kita tengok sekejap. Kenali hakikat diri. Semua kita ni baby ni, betul tak? Kita semua baby ni. Inilah hakikat diri kita dulu. Kita lahir dulu dalam keadaan yang macam mana? Suci, tak ada dosa. Lagi? Comel tak kita dulu? Mana lagi comel, dulu ke sekarang? Tiba nak perasan kan sekarang lagi comel. Tuan-tuan. Ini tuan-tuan dulu comel je. Sekarang mature kan? Keluar-keluar menangis. Sebab apa kita menangis? Sebab apa menangis? Sebab kita mungkin lapar, mungkin ketakutan, perubahan yang banyak. Dan memang Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia ini diciptakan keluh kesah. Halu'a. Khuliqal insanu halu'a. Diciptakan manusia ini keluh kesah. Keluar je daripada perut ibu keluh kesah, menangis. Lepas tu menangis lagi bila besar. Sampai sekarang keluh kesah menangis, betul tak? Sentiasa keluh kesah. Susah hati. Masa belajar susah hati belajar. Exam susah hati. Ingat habis belajar tak susah hati. Masuk nak pergi pula kerja susah hati pula. Ingat dah belum kahwin susah hati tak kahwin. Ingat kahwin tak susah hati. Lagi susah hati. Lepas dah kahwin, lepas tu susah hati. Bila nak dapat anak lagi susah hati. Masa kecil kan keluh kesah susah hati. Tapi bila besar, anak besar lagi susah hati. Ingat anak dah kahwin, dah senang hati. Susah hati pula dia masalah dengan isi dia. Ingat dah settle masalah dengan isi dia, kita dah senang hati, masalah pula dengan cucu. Memang manusia ni diciptakan keluh kesah. Kita akan hidup dalam keadaan keluh kesah. Tapi dengan pertolongan dengan Allah, dengan kita kenal Allah, kita tahu macam mana nak handle, insya-Allah kuranglah keluh kesah kita. Kita akan tenang sampailah mati, insya-Allah. Kita lahir ni, saya ambil gambar baby ni, kita lahir tak ada apa-apa. Tak ada surat benar dan kita dalam keadaan jahil. Tak ada ilmu apa-apa, betul tak? Dan kita dalam keadaan bodoh, boleh katakan bodoh. Dan tidak ada upaya sedikit pun. Kalaulah manusia ni dibiarkan saja begini, macam dalam gambar ni, agak-agak boleh hidup tak? Dibiarkan 1 hari. 1 hari mungkin hidup lagi, dibiarkan 3 hari. Sebab apa? Sebab tak makan. Kedua, sebab kita tak mampu nak bergerak pun masa ni. Betul tak?
Kita perlu digerakkan. Tapi cuba tengok binatang. Tengok kucing. Selepas lahir, keluar daripada perut ibu dia boleh berjalan tak? Dia boleh terus berjalan. Kita nak tunggu setahun baru berjalan. 9 bulan ke atas baru boleh berjalan, betul tak? Dia tak payah. Lepas je keluar, boleh cari susu ibu dia. Dan keadaan mata dia tak buka lagi, dia bau dia tu boleh cari susu ibu dia. Hebat kan? Maksudnya ketika kita lahir, kita lebih lemah daripada binatang. Umpamanya begitu. Memang tak ada daya upaya langsung. Tak boleh bergerak. Kita pun tak nampak lagi masa ni. Tak nampak. 6 bulan baru mata kita nampak penuh. Betul kan? Kemudian kita pun tak boleh dengar lagi. Tak tahu apa yang kita dengar. Kalau dipanggil lagi baby besar sikit, 5 bulan, 6 bulan, dia tak tahu pun nama dia lagi. Cuma dia dengar suara je. Tengok kan, comel je kan kita dulu. Subhanallah. Bersih suci tak ada dosa.